Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam program ataupun pembacaan kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab sunan ataupun kitab jami' beliau. Dan kita sedang berada pada tajuk yang berkenaan tentang al-libas, pakaian Nabi SAW, dan kita telah tiba pada bab yang ke-34, iaitu berkenaan tentang adanya rukhsah, adanya kelonggaran untuk memakai hanya satu capal, hanya satu selipar. Sebab dalam hadis sebelumnya yang kita dah baca semalam, Nabi SAW ada bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu berjalan dengan satu selipar. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an. Sama ada sabda Nabi pakai kedua-dua selipar tersebut, aw liyuhfihima jami'an, ataupun menanggalkan kedua-dua selipar. Nabi tak izinkan untuk berjalan pada satu selipar, menggunakan satu selipar sahaja. Dan bab ini menunjukkan boleh kalaulah contoh selipar tersebut hilang ataupun pada waktu itu putus dan lain-lain. Maka pada bab yang ke-34 muka surat 799, kata Imam Tirmizi, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi rukhsati, pada kelonggaran berkenaan memakai hanya satu selipar. Riwayat 1770 wa bi ilaihi qala hadatsana al-Qasim ibn Dinar al-Kufi qala hadatsana Ishaq ibn Mansur as-Saluli Kufiyyun qala hadatsana Huraym ibn Wahab ibn Sufyan al-Bajali an Laits an Abdurrahman ibn al-Qasim an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, rubbama, kadangkala, masya, pernah berjalan Nabi SAW fi na'lin wahidatin, hanya pada satu selipar dan satu capal sahaja. Maka daripada riwayat ini, Nabi pernah berjalan menggunakan satu capal dan satu selipar sahaja. Lihat kepada Qawata fi riwayat Ibn Abdul Bar fi Tamhid. Dalam riwayat Ibn Abdul Bar, beliau menukilkan rubbama in qata'a syis'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadangkala pernah terputus tali capal, tali selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, famasya, maka Nabi telah berjalan hanya pada satu selipar sahaja, sehinggalah diperbaiki selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun capal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terputus tadi. Riwayat 1771. Ahlan sahabat-sahabat Izan, Adeline, Maira, Salmah, Haifa, kemudian Fatimah Samsuddin, Mizarwati, dan juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan TikTok. Ahlan Muhammad Azam, terima kasih banyak-banyak. Fatimah Az-Zahra dan juga Rohayi, Siti Aisyah, Ayu Hafiz, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Kak Langsu Salbiah Ali, riwayat 1771. Kepada sahabat-sahabat yang inginkan terjemahan, boleh ke Telegram Kuliah Umar Aziz, kerana semua ini telah didatangkan hadis beserta dengan terjemahannya.
Riwayat 1771. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya beliau pernah berjalan dengan hanya satu selipar sahaja. Wa hadza ashah, dan riwayat yang kedua ini sanadnya lebih sahih berbanding daripada riwayat sebelumnya. Hakadha, beginilah yang telah meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya daripada Abdurrahman bin Qasim secara mauquf, dan riwayat ini adalah lebih sahih berbanding riwayat sebelumnya. Bab yang ke-35, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang bi ayyi rijlin, dengan kaki mana yabda'u perlu dimulakan, idzan ta'ala apabila memakai capal, memakai selipar. Bila kita nak pakai kasut, pakai capal, pakai selipar, nak dahulukan kaki mana dulu? Maka hadis ini menerangkan. Riwayat 1772, wa bi ilaihi qala hadatsana Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik tahwil, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu memakai capal, memakai selipar, falyabda' bil yamin, maka hendaklah dimulakan dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a, bila dia nak tarik keluar, pada waktu tu nak buka selipar, nak buka capal, nak buka kasut, falyabda' bishimal, maka mulakan dengan kiri dulu. Waktu pakai, dahulukan masuk kaki kanan. Waktu nak cabut, dahulukan untuk mencabut dengan kaki kiri. Kenapa begitu? Maka Nabi terangkan, falyakunil yamin, maka menjadilah kaki kanan awwalahuma tun'al, sebagai kaki yang pertama untuk dipakai capal, dipakai selipar, wa akhirahuma, dan menjadi yang paling akhir tunza'u, ditanggalkan ketika mana nak menanggalkan kasut, capal ataupun selipar. Maka menjadi yang paling akhir adalah kaki kanan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka bila nak pakai, dahulukan kaki kanan. Bila nak cabut, dahulukan kaki kiri. Bab yang ke-36, bab ma jaa fi tarqi'i thawb, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang menampal baju, menampal pakaian. Boleh lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata para ulama, at-tarqi'u sunnah, menampal pakaian merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi mempunyai pakaian yang ditampal. Begitu juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fil Ihya, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya, anna fi thawbi Umar, bahawa baju yang dipakai oleh Umar bin Khattab mempunyai lebih daripada 10 tampalan. Padahal beliau adalah khalifah. Menunjukkan kepada kita sederhananya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Riwayat 1773, wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Sa'id bin Muhammad al-Warraq wa Abu Yahya al-Himmani qala hadatsana Salih bin Hasan an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah, in aradtil luhuqa bi, jika kamu ingin untuk bersama denganku dalam kurungan pada hari kiamat, falyakfiki, maka hendaklah mencukupkan kamu minad dunya, daripada harta dunia, kazadir rakibi, sama banyak seperti mana bekalan para musafir. Maka cukupkanlah diri kamu dengan kadar bilangan bekalan para musafir. Maka sabda Nabi, kalaulah nak bersama denganku wahai Aisyah di hari akhirat kelak, di syurga kelak, maka jadikanlah kamu punya bekalan adalah seperti mana bekalan para musafir. Wa iyyaki wa mujalasatal aghniya, dan kemudian sabda Nabi SAW, dan jauhkanlah diri kamu daripada duduk bersama dengan orang-orang yang kaya. Wala tastakhliki, dan janganlah kamu menganggap baju kamu telah buruk dan telah lusuh, lalu kamu tak nak lagi pakai, hatta turakki'i, sehinggalah kamu mula untuk menampalnya. Jangan buang pakaian yang masih lagi belum ada tampalan. Maka
pakaian itu masih elok dipakai. Tapi macam mana nak tahu baju itu telah lusuh, telah buruk? Sabda Nabi, hatta turaki'i, sehinggalah kamu mula menampalnya. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Salih bin Hasan. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, Salih bin Hasan adalah seorang yang mungkar hadisnya. Wa Salih bin Abi Hasan alladhi rawa anhu Ibnu Abi Dhi'b thiqah, sebaliknya ada seorang lagi perawi yang lain, iaitu Salih bin Abi. Ada perkataan Abi Hasan, beliau adalah seorang yang terpercaya, seorang yang siqah. Wa makna qawlihi, dan apakah ungkapan Nabi? Nabi menyebut, jauhkanlah diri kamu daripada duduk bersama dengan orang-orang yang kaya. Maka kata para ulama, huwa nahwu ma wuriya, ianya adalah makna yang lebih kurang sama dengan apa yang telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, man ra'a, barang siapa yang melihat, man fuddila alaihi, seseorang yang mempunyai kelebihan, fil khalqi, pada ciptaan, war rizki, pada rezeki, pada kewangan, falyanzur, maka hendaklah dia belajar untuk melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripadanya, kerana itu adalah lebih baik untuknya. Fa innahu ajdar, kerana bila kita biasakan diri melihat kepada orang yang lebih teruk daripada kita, maka itu adalah selayaknya menjadikan kamu tidak menghargai nikmat Allah. Kamu akan menghargai nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah bila belajar melihat kepada orang yang lebih rendah, lebih susah, lebih teruk kehidupannya berbanding dengan kita. Dan diriwayatkan daripada Aun bin Abdullah bin Utbah, beliau berkata, sahibtul aghniya, aku pernah berkawan dengan orang-orang yang kaya, maka aku tidak melihat seorang pun aktsara, yang lebih banyak hamman, semangat dan kemahuan daripadaku. Arada batan khairan min dabbati, bila aku nampak orang lain kenderaan dia lebih baik daripada kenderaanku, maka aku pun nak. Wa thawban, dan orang lain mempunyai pakaian lebih baik daripada pakaianku, maka aku pun nak. Wa sahibtul fuqara, dan aku telah bersahabat dengan orang-orang yang fakir. Fastarahtu, maka aku mula beroleh kerihatan dan beroleh ketenangan. Bab yang ke-37, kata Imam Tirmizi, boleh lihat pada hasyiah, sebahagian menyebut ini adalah bab tentang dukhulin Nabi SAW Mekah, bagaimana cara Nabi masuk ke kota Mekah sewaktu pembukaan kota Mekah. Riwayat 1774. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibni Abi Naji an Mujahid an Ummi Hani, daripada Ummu Hani radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah datang memasuki Mekah, walahu arba'u ghadair, dan Nabi mempunyai 4 jalinan rambut. Bahasa mudahnya tocang. Bila Nabi masuk ke Mekah, sebab rambut Nabi panjang, maka Nabi masuk dalam keadaan rambut Nabi dijalinkan, ditocangkan, ataupun pada waktu itu diikat antara satu sama lain sebanyak 4 ghadair, sebanyak 4 tocang. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kenapa Nabi buat begitu? Sebahagian para ulama menyebut kerana ianya memudahkan perjalanan Nabi SAW. Sebab rambut Nabi SAW panjang, mudah pada waktu itu dimasuki oleh debu dan benda-benda yang lain. Maka ketika mana dalam perjalanan untuk memasuki kota Mekah, perjalanan yang jauh daripada Madinah, memakan masa beberapa hari, maka Nabi SAW pada waktu itu telah jalinkan rambut baginda SAW. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Riwayat 1775. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Ibrahim bin Nafi' al-Makki an Ibni Abi Naji an Mujahid an Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah datang memasuki Mekah, walahu, dan pada hari itu Nabi SAW mempunyai rambut sebanyak 4 jalinan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan perawi yang bernama Abdullah bin Abi Najih, beliau adalah Makki, sementara nama beliau adalah Yasar. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, la a'rifu li Mujahidin sama'an an Ummi Hani, aku tidak mengetahui bahawa Ummu Hani
pernah mendengar terus hadis dari pernah menyampaikan terus hadis kepada Mujahid. Maka Imam Bukhari pada waktu itu menyebut beliau tidak tahu. Bab yang ke-38, kata Imam Tirmizi riwayat 1776, wa bi ilai qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Muhammad bin Humran an Abi Sa'id wa huwa Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abu Sa'id beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah mendengar Abu Kabsyah Al-Anmari berkata, kanat kimamu adalah topi ataupun kopiah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam butha, adalah topi para sahabat Nabi SAW adalah butha. Apakah maksud daripada butha? Ada dua maksud. Yang pertama, butha memberi makna melekat dengan kepala. Maka para sahabat menggunakan kopiah yang pada waktu itu melekat kepada kepala. Terutamanya kopiah yang lembik dan juga pada waktu itu muat-muat kepada kepala. Ada juga pandangan kedua menyebut butha memberi maksud luas, adalah kopiah pada sahabat Nabi SAW itu adalah lebar dan juga luas. Kedua-dua terjemah ini kita boleh lihat pada pada qawata, pada baris yang kedua. Maka kata para ulama, apakah maksud daripada batha? Wahiyal laziqah birra'si ghairu zahibah fil hawa. Ianya adalah kopiah yang pada waktu itu melekat dengan kepala. Kopiah yang nipis, yang lembut, yang tak keras, maka kopiah seperti itu boleh melekat dengan kepala. Dan ada menyebut butha memberi makna luas, seperti mana yang bakal kita baca. Apakah maksud kimam? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Kata para ulama, kimam bermaksud al-qalan suwatul mudawwarah, topi ataupun kopiah yang berbentuk bulat. Maka kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah mungkar kerana perawi yang bernama Abdullah bin Busr Basri adalah seorang yang dhaif di sisi ahli ilmu. Telah mendhaifkannya Yahya bin Sa'id dan lebih daripada seorang. Apakah maksud daripada buthun? Kata para ulama, kata Imam Tirmizi, yakni wasi'ah, kopiah yang pada waktu itu luas. Ini adalah bab yang ke-38. Bab yang ke-39 kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bab pada menerangkan mablaghil izar, menerangkan bahawa kain perlu dipakai hingga ke mana. Jawapannya adalah hingga ke buku lali. Riwayat 1777, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibn Nuzair an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memegang bi'adalati saki, dengan dengan tulang betisku. Waqala, seraya bersabda, ataupun Nabi memegang betisku, ausakihi, seraya baginda bersabda, hadza mawdi'ul izar, ini adalah tempat di mana sepatutnya berakhir kain. Kain patut dipakai hingga pada waktu itu tulang betis. Fa in abaita, maka jika engkau enggan, fa asfal, maka labuhkan lagi. Fa in abaita, jika engkau enggan nak lebih panjang lagi kain tadi, fala haqqa lil izar, maka sabda Nabi, tidak ada sebarang hak untuk kain pada waktu itu melebihi buku lali. Buku lali max. Sebaik-baiknya sampai tulang belikat pada waktu itu untuk pakai kain dan juga seluar dan lain-lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, telah meriwayatkan Syu'bah dan Ats-Tsauri daripada Abu Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis-hadis daripada kitab Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Bab yang ke-40 berkenaan tentang, kita boleh nampak pada nombor 6 pada hasyiah, maka kata para ulama, bab yang ke-60 berkenaan al-amaim al-qalanis, memakai serban di atas kopiah. Maka pakai kopiah dulu baru pakai serban. Itu adalah sunnahnya. Riwayat 1778, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Muhammad bin Rabi'ah
an Abil Hasan Al-Asqalani an Abi Ja'far ibn Rukana an abihi, maka sesungguhnya Rukanah dhara an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bergusti dengan Nabi, fasara'ahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan beliau. Maka berkatalah Rukanah kepada Nabi bila dia nak masuk Islam, maka beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna farqa ma bainana, sesungguhnya perbezaan di antara kami dan di antara musyrikin Mekah adalah kami al-amaim alal qalanis, kami memakai serban di atas kopiah. Kopiah dulu baru serban. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan sanadnya tidaklah begitu kuat, dan kami tidak mengetahui Abul Hasan Al-Asqalani pada waktu itu siapa dan siapakah nama anak lelaki kepada Rukanah, itu pun tak diketahui. Bab yang ke-41, babun wabi ilaihi, maka pada bab yang ke-41 ini membawakan tajuk berkenaan tentang Al-Khatam Al-Hadid, cincin yang diperbuat daripada besi. Riwayat 1779. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Humaid qala hadatsana Zaid bin Hubab wa Abu Tumailah an Abdullah bin Muslim an Abdullah bin Buraidah an abihi qala jaa rajulun, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu beliau memakai cincin yang diperbuat daripada hadid, daripada besi. Maka Nabi bersabda, mali ara alaika hilyata ahli nar, mengapa aku nampak kamu mempunyai perhiasan ahli neraka? Maka Nabi tidak terlalu suka cincin yang diperbuat daripada besi sepenuhnya. Kemudian kata perawi, kemudian telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang lain, dan pada waktu itu beliau memakai cincin yang diperbuat daripada sufur, yang diperbuat daripada sufur. Maka pada waktu itu baginda bersabda, mahli ajidu min karihal asnam, mengapa aku mendapati daripada kamu adanya bau daripada berhala. Maka Nabi SAW tidak suka juga pada waktu itu cincin yang diperbuat daripada nuhas. Summa atahu, kemudian datang lagi orang kepada Nabi SAW, dan pada waktu itu dia memakai cincin yang diperbuat daripada perak. Maka sabda Nabi, mali ara alaika hilyata ahlil jannah, maka sabda Nabi, mengapa aku nampak kamu memakai perhiasan ahli syurga, iaitu emas yang dipakai pada tangan. Maka sabda Nabi, maka orang tersebut bertanya kepada Nabi, min ayyi syai'in attakhidhu, kalaulah begitu cincin aku sepatutnya buat daripada apa wahai Rasulullah? So dipakai daripada besi, Nabi tak suka. Daripada sufur, Nabi tak suka. Kemudian daripada daripada emas pun Nabi tak suka. Maka dia pun tanya kepada Nabi, sabda Nabi, min warik, pakailah cincin daripada perak, wala tutimmahu, dan janganlah melebihkan berat cincin daripada perak tadi, misqalan, jangan lebih daripada kadar 1 misqal. Bab yang ke-42. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan wa Asim bin Kulayb an Ibn Abi Musa qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada memakai pakaian yang ada campuran sutera. Wal misarah, Nabi telah melarang daripada menggunakan pelana kuda ataupun unta yang diperbuat daripada kuda. Al-hamra, yang berwarna merah. Wa ana albasa, dan Nabi telah melarang daripada aku, iaitu Sayyidina Ali, untuk memakai cincinku fi hadhihi, pada situasi ini dan ini. Wa asyara, dan Nabi pada jari ini dan ini, dan Nabi telah mengisyaratkan pada waktu itu untuk memakai cincin pada jari sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Dan kita dah belajar dah bahawa cincin itu afdal pakai pada tangan kanan ataupun tangan kiri. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan anak lelaki kepada Abu Musa, beliau adalah Abu Burdah bin Abi Musa, dan nama penuhnya adalah Amir. Bab yang ke-43 berkenaan tentang babun. Maka pada bab ini sebenarnya menyebut ada sebahagian pada waktu itu meletakkan tajuk pada nombor 7, bab ma jaa fi ahabbi thiyabi ila Allah, bab pada hadis yang menerangkan tentang pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling suka.
Riwayat 1781. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala kana ahabbu siyab, adalah pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk pakai, yalbasu al-hibarah, adalah Nabi menyukai untuk memakai pakaian al-hibarah. Apakah itu pakaian al-hibarah? Lihat kepada sahara pada baris yang kedua daripada bawah. Hiya wita'un, ianya adalah al-hibarah pada baris yang terakhir. Apakah al-hibarah? Minal burudi ma kana musyian mukhattatan, ianya adalah sepasang kain yang pada waktu itu mempunyai jalur dan mempunyai garisan pada kain tersebut. Maka itu adalah antara pakaian yang Nabi SAW suka, selain daripada komis yang kita pernah baca pada bab sebelum ini. Bab yang ke-25, tajuk besar yang ke-25 mula menceritakan tentang makanan-makanan daripada Nabi SAW. Abwabul at'imah, bab pada berkenaan tentang makanan-makanan dari yang sabit daripada Nabi SAW. Bab yang pertama, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, ala ma kana yu'kalun Nabi, di atas manakah Nabi SAW pernah makan. So, Nabi tak pernah makan menggunakan meja. Nabi SAW tidak pernah makan dalam keadaan berdiri. Maka bagaimanakah Nabi SAW makan? Riwayat 1782. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani Abi an Yunus an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ma akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan ala khiwan ataupun khuwan, di atas meja. Nabi tidak pernah makan di atas meja. Wala sukurrujah, dan Nabi tidak pernah makan di atas pinggan-pinggan kecil, di atas piring-piring kecil. Nabi akan makan berjemaah. Wala khubidha, dan tidak pernah dibuatkan untuk Nabi roti muraqqaqun yang pada waktu itu halus. Tak pernah pada waktu itu dibuatkan roti yang halus untuk Nabi SAW. Zaman kita bila makan roti sedap, lembut, halus. Zaman tersebut tidak. Maka berkata perawi, maka aku telah berkata kepada Qatadah yang merupakan anak murid Anas bin Malik, fa'ala ma kanu ya'kulun, maka pada waktu itu apakah yang kamu makan? Maka maka bagaimanakah cara kamu makan? Maka berkata Anas bin Malik, ala hadhihi sufar, kami akan makan di atas saprah-saprah ini. Maka pada waktu itu dimakan sekali ramai. Itu sunnah Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Berkata Muhammad bin Bashar, Yunus ini adalah Yunus al-Iskaf, dan sungguh telah meriwayatkan Abdul Warith daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, riwayat yang lebih kurang sama. Bab yang kedua berkenaan tentang memakan arnab. Adakah Nabi pernah memakan arnab? Riwayat 1783. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid qala sami'tu Anas, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mana menceritakan tentang kata Anas bin Malik, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang satu peristiwa. Kata Anas bin Malik, anfajna, kami telah mengganggu dan mengacau arnab di tempat yang bernama Marruz Zahran. Sebab arnab ni sembunyi di dalam lubang, maka untuk para sahabat jadikan arnab ini keluar daripada lubang dia. Anfajna, kami telah mengganggu, ay hayyajna, kami telah mengganggu arnab di tempat yang bernama Marruz Zahran. Fasa'a ashabu Rasulullah SAW khalfa, bila arnab ni keluar je daripada lubang dia, maka telah berlari pada sahabat Nabi SAW di belakangnya. Akhirnya kata Anas bin Malik, fa'adraktuha, aku telah berjaya untuk menangkap arnab tadi, maka aku telah membawanya berjumpa dengan ayah tiriku Abu Talha. Maka Abu Talha telah menyembelihnya bimarwah, dengan batu yang tajam, dengan peralatan yang tajam. Faba'atha, maka Abu Talha telah mengutuskan aku untuk membawa peha arnab tadi, au biwarikiha, ataupun bahagian pangkal peha arnab tadi, untuk serahkan kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Maka kata Anas bin Malik, fa'akalah, Nabi telah makan arnab tersebut. Maka berkata perawi, aku telah bertanya kepada Anas, akalah, adakah benar Nabi SAW makan? Maka beliau menjawab, ya,
maka Nabi telah memakan akan Allah maka Nabi telah menerima, qala qabilah, Nabi telah menerima hadiah tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan daripada arnab. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Ammar, Muhammad bin Safwan, Muhammad bin Saifi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu, mereka mengatakan tidak masalah untuk memakan arnab, dan mengatakan makruh sebahagian daripada ahli ilmu untuk memakan arnab, dan mereka mempunyai dalil. Mereka berkata innaha tadma, sesungguhnya arnab itu datang haid, mengeluarkan darah. Arnab ada pada waktu itu ada haid, sebab itu makruh untuk memakannya. Nah, ini kata sebahagian daripada para ulama. Dalam mazhab kita tidak ada masalah untuk makan arnab. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, al-arnabu halalun indal kul. Semua para ulama mengatakan arnab itu halal dimakan. Bab yang ketiga berkenaan tentang memakan dhab. Dhab adalah biawak padang pasir. Maka adakah Nabi pernah memakan dhab? Jawapannya tak pernah. Adakah Nabi melarang daripada memakan dhab? Nabi tidak melarang. Riwayat 1784. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW pernah ditanya tentang memakan dhab, an akli dhab. Maka Nabi SAW bersabda, la akuluh, aku tidak memakannya, wala uharrimuh, namun aku juga tidak mengharamkan memakan dhab. Nabi tak mengharamkan, maka ianya adalah halal, cuma Nabi tak pernah makan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Abu Sa'id, Abdullah bin Abbas, Thabit bin Wadi'ah, Jabir bin Abdullah, Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Imam Tirmizi pada muka surat 803, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang memakan dhab, iaitu biawak padang pasir. Farakhasa, maka telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada mereka daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka, wa karihahu ba'duhum, dan sebahagian yang lain pada waktu itu mengatakan makruh dan tidak boleh memakan dhab, memakan biawak padang pasir. Riwayat 1785. Wa yurwa, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya beliau berkata, ukila dhabbu, pernah dimakan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala maidah. Maidah maksudnya hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, wa innama tarakahu, hanya sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pada waktu itu memakan dhab adalah takazzuran, kerana menganggapnya kotor, kerana merasa tak selesa, merasa geli ataupun jijik. Maka sebab itu Nabi tak makan, namun ianya adalah halal untuk makan dhab, biawak padang pasir. Bab yang keempat, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang memakan ad-dhabu. Apakah ad-dhabu? Bahasa Melayu kita adalah dubuk. Dubuk. Maka apakah hukum makan dubuk? Maka jom kita lihat hadisnya. Riwayat 1000. Lihat kepada Arafah pada baris yang keempat, kata Imam Abu Hanifah, wa indana haram. Imam Abu Hanifah menyebut dubuk adalah pada waktu itu haram. Wa inda Syafi'i, Imam Syafi'i menyebut dubuk itu boleh dimakan dan ianya adalah halal. Maka ada perbezaan pendapat di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Hadis yang ke 1786. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Abi Jurayj an Abdullah bin Ubaid bin Umar an Ibni Abi Ammar qala qultu li Jabir, aku telah berkata kepada Jabir, ad-dhabu as-saydun hi, adakah dubuk itu binatang yang memburu? Maka beliau menjawab, ya. Qultu akuluha, kemudian aku bertanya lagi, adakah aku boleh makan dubuk? Maka kata Anas bin Malik, na'am, ya. Qultu, maka aku bertanya lagi, aqalahu Rasulullah, adakah Nabi yang mengatakan boleh makan dubuk? Maka berkata Jabir bin Abdullah, na'am, ya. Nabi SAW yang menyebut begitu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah pergi sebahagian ahli ilmu kepada pandangan ini, dan mereka menganggap tidak ada masalah bi akli dhabu, untuk seseorang itu
itu makan dubuk. Dan inilah pandangan Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW hadis yang mengatakan tidak boleh untuk memakan dubuk, namun sanadnya walaysa isnaduhu bil qawi, sanadnya tidaklah terlalu kuat. Waqad kariha, dan sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan tidak boleh untuk memakan dubuk, dan itulah pandangan Abdullah bin Mubarak. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, warawa, dan telah meriwayatkan Jarir bin Hazim hadis ini daripada Abdullah bin Ubaid bin Umar, daripada Ibnu Abi Ammar, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qaulahu, ucapan beliau, wa hadis Ibn Jurayj asahu, dan hadis Ibn Jurayj adalah yang paling sahih dalam tajuk-tajuk yang ada dalam kitab ini. Riwayat yang ke-1787. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah an Ismail bin Muslim an Abdul Karim bin Abi Umayyah an Hibbad bin Jaza' an akhihi Khuzaimah bin Jaza' qala sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hukum memakan dubuk. Maka Nabi bersabda, wa ya'kulu ad-dhab'u ahadun, adakah ada orang yang sanggup pada waktu itu makan dubuk? Kemudian bertanya lagi perawi kepada Nabi berkenaan tentang memakan serigala, az-zi'bu. Maka Nabi bertanya balik, wa ya'kulu az-zi'ba ahadun fihi khaira, ada tak sesiapa yang pada waktu itu menganggap memakan serigala adalah perkara yang mulia, perkara yang elok, perkara yang baik. Maka Nabi tidak menyukai untuk makan dubuk dan serigala. Walaupun dubuk kita telah belajar perbezaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidaklah begitu kuat, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Ismail bin Muslim daripada Abdul Karim bin Abi Umayyah, dan sungguh telah berbicara sebahagian ahli ilmu berkenaan Ismail dan Abdul Karim bin Abi Umayyah. Dan Abdul Karim bin Qais, beliau adalah orang yang sama yang dikenali dengan Abdul Karim ibnu Abil Mukharik, dan Abdul Karim bin Malik Al-Jazari adalah seorang yang thiqah, seorang yang dipercayai. Bab yang kelima berkenaan tentang memakan daging kuda, yang ini kita akan sambung pada jam 7.40 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.